Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr lillazina amanu wa amilus solihati. Demi masa manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal saleh. Seterusnya berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran, hak dan sabar. Kali ini Pak Dul nak bercerita dengan kawan Pak Dul bernama Sudin Tokmi. Dia duduk di sebelah rumah Pak Dul di kampung Air Mati. Kampung Air Mati ini terletak di sebelah kiri Sungai Perak, dalam mukim bandar Kampung Gajah, Perak. Sudin Tokmi ni, bapaknya bernama Tokmi. Sudin ni bernama Samsudin. Ayahnya Syuhaimi bin Ngah Osman. Opah Sudin ni Opadah ataupun Zabedah binti Muhammad Yunus. Apak Pak Dul bernama Abdul Hanif bin Muhammad Baki bin Mahbub bin Cik Jalil. Apak telah beli sikit tanah, lebih kurang 1 ekar daripada Opadah ini untuk dibina rumah pada sekitar tahun 1958, iaitu selepas kelahiran Yung, kakak Pak Dul yang sulung, Yung Rohani, berumur kira-kira 3 tahun. Pada tahun 1958, kakak kedua Pak Dul bernama Sariah telah pun dilahirkan. Pada tahun 1958 juga, bapa saudara Pak Dul bernama Cikgu Ramli telah berkahwin dengan Una ataupun Hawariah binti Kasim bin Haji Daud, orang Pasir Salak, asal orang Air Mati juga, asal orang Air Mati juga. Una ini anak ataupun Hawariah ini binti Muhammad Ali, isterinya bersama Maimunah. Samsudin ini ada mempunyai beberapa orang kakak, iaitu Nuriah yang berkahwin dengan Ayub, duduk di Serdang, sekarang ni duduk Puchong. Itu yang seterusnya ada nama Fatimah, berkahwin dengan Mansur, kini duduk di Pulau Pinang. Kemudian Jah ataupun Khadijah dah berkahwin juga, duduk di Pulau Pinang, di Tanjung Tok Kong, Pulau Pinang. Kemudian kakak yang keempat pula ialah nama Rohani. Nama Rohani juga telah berkahwin dengan orang Bangla rasanya. Dia ni mempunyai restoran, jadi tauki restoran Nasib di Tesco Tanjung Tok Kong. Kalau Pak Dul dua kali Pak Dul pergi sana, dapat makan free restoran Nasib di Tanjung Tok Kong, Pulau Pinang. Abang lelaki Sudin ini seorang bernama Tamizi, berkahwin dengan orang Kelantan, tak silap lah. Dia bekerja di kilang biji timah di Georgetown, Pulau Pinang. Yang kedua ialah Mama Razi. Dia askar ataupun tentera bahagian perubatan, mungkin HE lah, ataupun sebab dia selalu pakai baju macam doktor, tapi bukan doktor, warna putih. Warna putih. Kalau waktu banjir dia berada di kampung, dia telah memberi bantuan Panadol, ubat batuk, ubat demam. Kalau ada luka boleh dapat balik luka. Kalau batuk ular boleh dapat rawatan daripada dia.
Kalau dapat penyakit-penyakit seperti taun ke TB ke, jumpalah dia. Janganlah takut dapat bantuan. Dia duduk di rumah Tok Wee sebab dia berkahwin dengan anak Tok Wee yang bernama Yung. Nama sebenarnya tak tahulah, tapi kita orang panggil dia Yung ataupun Kak Yung. Anak Yung ni ataupun Mama Razi ni ada nama Rus, ada bernama Jamila, ada bernama Mazlan, ada lagi yang lain. Kalau Abang Sudin ini tadi ada yang bernama Mahmud, kurus tinggi. Kemudian ada yang bernama Razak ni pandai melukis ayat Quran, ditempel dengan manik-manik, dengan sobuk warna-warni. Ayat Quran tu dijual ke kampung dan dijual mungkin di Kuala Lumpur. Salah seorang yang pernah membelinya ialah Ayah Ngah Penghulu Abdul Hamid dan juga Cik In dan juga beberapa rumah yang lain yang Pak Dia ada tengok di kampung MRT. Jadi Sudin ini dia anak yang bongsu sekali. Sekitar tahun 1970-an lah, mungkin dalam tahun 73 gitu. Opah Dah ni telah meninggal dunia. Agak lama juga dia sakit, nazak, tak juga meninggal, tak juga kata orang lambat lah, dah uzur sangat, dah macam orang nazak tapi tidak juga menghembuskan. Yang terakhir nama dia Zabedah binti Muhammad Yunus. Dia ada berkait dengan isteri Megat Ayub, Megat Aman. Megat Ayub ini nama isterinya ialah Sopiah binti Muhammad Yunus. Kira adik-beradik ialah Sopiah ni dengan Zabedah ini tadi, ataupun Wabadah ini tadi, meninggal dunia. Jadi ada beberapa usaha lah untuk kata orang tua kalau tak naik malaikat tak naik ataupun macam mana ke, buka zinc dekat rumah itu. Jadi dibuka lah zinc rumah itu supaya dapat naik lah, roh tu dapat naik. Tak macam mana tu kepercayaan orang kampung ketika itu. Jadi Opah Dah ni pun meninggal dunia lah, meninggal dunia. Dia duduk di sebelah rumah dia ni, sebelah rumah Pak Dul. Hanya jaraknya lebih kurang dalam 20 meter ataupun 30 meter sahaja daripada rumah Pak Dul. Rumah ni memang kepunyaan Opah Dah, bukan kepunyaan menantunya. Iaitu Tok Mi. Suami Opah Dah ni Pak Dul tak tahulah siapa nama dia, Osman ke siapa ke, tak tahu, tak pastilah sangat. Jadi pada malam seterusnya, dulu di kampung adalah majlis tahlil lah, 3 hari ke 7 hari ke, adalah majlis merenjis ataupun tepung tawar ke macam mana ke. Dia daun tertentu daripada dalam hutan itu disusun, dicelup dengan air kelapa dan direnjih-renjih ke sekeliling dinding rumah, tiang seri, digantung dengan kain dibalut dengan kain berwarna merah
kain berwarna merah. Jadi ini kalau tak silap Pak Dul dijalankan ataupun diketuai oleh Pak Redin ataupun Tok Redin. Itu menurut kepercayaan orang kampung yang mati dahulu. Sudin ini bila dah kematian pada dia telah pun dibawa ke dia Darjah 4 ataupun Darjah 3 telah dibawa ke Gombak Setia. Jadi Pak Dul ni telah kehilangan kawan Pak Dul dan terasa sangat kehilangan kawan ini. Di Gombak Setia tu dia duduk dengan abangnya tadi yang bernama Muhammad Razi yang berkahwin dengan Yung anak Tok Wee. Adalah surat daripada Sudin ini kepada Kaah di kampung sebab mereka ni bersaudara lah. Begitu. Pak Dul banyak juga Sudin ni pandai tulis surat lah. Agaknya dalam 2 muka surat, 3 muka surat gitu. Kemudian ada Kak Raya juga. Jadi Kaah ini, anak Tok Wee ni tadi telah berikan Pak Dul alamat. Pak Dul pun telah juga menulis surat pendek ajalah kepada Sudin yang duduk di Gombak. Masa tu rasanya dia belum lagi pindah ke Serang sebab kakak dia Noriah ini duduk di Gombak telah berkahwin dengan Ayub. Ayub ni kerja di bahagian pertanian peladangan di UPM Serang ataupun Kolej Pertanian ketika itu. Kolej Pertanian ketika itu. Sampai tingkatan berapa dia kembali ke kampung dan dapatlah kami berkawan semula. Pada tahun 1978 dia tingkatan 5. Kami bersekolah di Kampung Gajah, Sekolah Menengah Datuk Seri Maharaja Lela, Kampung Gajah, kayu basikal sampai ke Jambat $4 itu, naik bot Mak Tambi, iaitu Pak Saudara Pak Dul. Daripada Bandar Baru itu kayu basikal lagi sampai Pulau Besar. Daripada Pulau Besar berkayuh lagi sampai Pulau Gajah, Pulau Jua, Kampung Raja, Kampung Teluk, Kampung Gajah, sebelum sampai Simpang 4 Kampung Gajah itu ada Sekolah Menengah Datuk Seri Maharaja Lela di sebelah kiri. Kadang-kadang Pak Dul tak larat tercungak-cungak kayu basikal ni. Basikal dia ni laju. Pak Dul ni apa belikan basikal chopper. Basikal chopper ni hanya sesuai untuk bersia-sia di taman bunga, Tasik Belana ke, Tasik Permaisuri ke, Tasik Putawangsa ke. Di Kuala Lumpur kan. Kalau di kampung hanya bersia-sia di jalan kampung sahaja. Dia rendah, tayarnya kecil, kayu tak boleh laju langsung. Jadi Pak Dul suka berluka cita, rasa nak menangis saja. Jadi Pak Dul ambil keputusan sendiri, naik bas Mak Sato, tambang bas ni 20 sen pergi, 20 sen rasanya, balik 20 sen, 40 sen. Apa bagi setiap hari belanja 40 sen. Jadi tak dapatlah nak beli makanan, nak beli kuih bom ke, nak beli kuih keria ke, karipap ke di kantin. Pak Dul hanya tengok oleh makan saja.
Lepas tu Pak Lu tak boleh pula naik bas awam. Bas awam ni rasanya tambang dia lagi. Rasanya 40 sen pergi dan 40 sen balik. Cukup nak cakap dengan apa duit tu tak cukup, tak boleh juga. Tak boleh juga, segan pula rasanya. Pak ambil dah beletung. Pak ada berkedai, tapi kedai runcit itu tidaklah seberapa. Jual tepung, jual gula, jual beras, jual kicap, jual rokok tembak, jual apa ya, jual belacan, garam, benda-benda yang orang keperluan kecil orang kampung. Biasanya orang kampung ni pergi juga di Teluk Ensin ataupun Teluk Intan naik bot Pak Mae, ataupun kapal Pak Mae, kita orang panggil kapal PKP 1213. Pendapatan orang kampung ni sangat terhad. Ada getah, harga getah murah, tanah getah pun tak luas, harga getah sangat murah. Kadang-kadang tak mampu pada kalau musim durian adalah duit manggis, kena panjat manggis masuk dalam keranjang. Satu keranjang tu RM10. RM10 durian tu lebih kurang dalam RM1 atau RM2 sebiji kalau besar cantik. Kalau ada tobek-tobek tu menjual juga. Kadang Cina-Cina di durian sebatang atau apa, durian sebatang ataupun pasir bersama tu beli juga, tapi dengan harga yang rendah lah. Apa juga menjadi peraih durian, durian dan juga manggis. Sesiapa budak-budak remaja kampung ni seperti Duan, Nipah, yang Rani, yang panjat manggis ini tadi, apa belilah. Lepas tu bawa ke Ensin jual kepada Cina Teluk Intan melalui bot atau kapal Pak Mae tadi. Di Sungai Perak itu ada beberapa buah kapal penumpang. Ada bot Pak Mae, bot Pak Mansor ataupun Wagak Mansor. Pekerjanya Pak Din Bandar Tua. Bot Pak Mae ni tadi adik dia yang bernama Ali, ataupun adik saudaranya bernama Ali. Ali ni berkahwin dengan Akibah binti Yaakob, Pak Tok Akub, kita orang panggil dia Tok Akub. Jadi balik kepada Sudin ni, dia bila dia tinggal berdua dengan ayahnya, dia panggil ayahnya Tok Mi, Suhaimi bin Ngah Osman. Tinggal berdua, terpaksa lah mencari ikan dengan cara menjala ikan di parit ataupun sungai, ataupun dekat ban Haji Yit sana ada kunci air Haji Yit. Dia boleh menebar jala dekat ban Haji Yit. Dia cukup tenaganya kuat dan berani menebar jala. Dia ajak Pak Lu untuk mengutip ikan yang telah diperolehi, dan Pak Lu lah yang tukang kutip ikan tadi. Ada yang dapat ikan lampam Jawa, dapat ikan terbol, ikan putih, ikan lelai, kadang-kadang dapat juga ikan puyuh, dapat ikan keli, ikan haruan. Biasanya yang bermain dekat kunci ayo Haji ini ikan putih. Ikan sepat pun ada. Ikan sepat ronggeng. Sepat ronggeng ni lebih kecil. Kalau sepat tu biasa tu, yang biasa ada besar lagi,
yang berwarna hitam tu kita orang panggil sepat siam. Kalau di sungai susah sikit nak tebang sebab sungai ni air dia deras. Lepas tu banyak pokok-pokok yang tumbang masuk ke dalam sungai, akarnya rebak masuk dalam sungai. Tak boleh sebarang-barang tebang jala kerana nanti batu jala ni sangkut dekat ranting-ranting pokok ini. Yang hanyut ke, yang buluh hanyut ke. Bila nak selam itu, siap-siap air bulan boleh lemas, boleh mati. Tapi tak pernah lah dengar orang kampung yang meninggal dunia kerana melebar jala. Pak Lu sendiri tak berani. Pak Lu ada jala, bapa Pak Lu ada jala. Tapi apa Pak Lu ni tak berani nak lepaskan jala tu pada Pak Lu. Pak Lu pun tak nak cuba-cuba untuk sebab dia berat. Dia jala ni bawah dia ada batu timah. Kita orang panggil batu jala. Kalau koyak-koyak kita jahit dengan coban. Coban. Kalau jala yang koyak ini tidak dijahit semula, ikan, udang akan terlepas. Terlepas ni sia-sia je kerja melempar jala di sungai. Lepas itu hanya tempat-tempat tertentu. Kadang sungai ni lebar, ikan tak ada. Ada masa-masa misalnya hari hujan. Lepas hujan renyah-renyah itu ikan bermain buih-buih. Itu barulah ada ikan. Barulah dapat kita menjala ikan. Jadi Pak Sudin ni tadi, kita orang ni rumah dekat tebing sungai Perak itu, kampung MRT ni tebing sungai Perak. Panjang kampung ni lebih kurang satu batu ataupun 1,5, lebih kurang dalam 2 kilometer lah. Sudin ni dia hobi dia, kerja dia yang lain adalah menangkap burung. Dia dibantu oleh bapunya Tok Mi ni. Sebab Tok Mi ni ada peralatan menukang. Ayah dia ni tukang buat rumah, tukang buat sampan, tukang buat almari, tukang buat kotak-kotak, tukang buat keranda. Kalau orang mati di kampung yang mati itu, jenazah selepas dimandikan, selepas disemayangkan, dimasukkan dalam keranda dan dibawalah ke hulu berhampiran dengan Masjid MRT ni dan dikebumikanlah di sana. Biasanya keranda ini dia 3 keping dan letak di bawah surau ataupun menesah ketika itu. Bila ada orang meninggal dunia, Tok Mi ni jadi tukang dia potong, dia ketam dulu cantik-cantik, dia potong elok cantik-cantik, lebih macam ada bumbung sikit. Dia bukan kotak 4 segi, tapi ada bumbung pula sikit lagi daripada papan. Daripada papan itu. Itulah pekerjaan ayah Sudin ini tadi. Pada tahun 1978 ini tadi, Pak Dul dengan Sudin ini telah duduk di Kampung Gajah, berkampung ribut jalan ke Tanjung Tualang, lebih kurang dalam 2 kilometer ataupun 3 kilometer daripada pekan Kampung Gajah itu. Rumah itu ialah rumah milik Acik Mat Tambi, Pak Saudara Pak Dul tadi. Entah macam mana dia boleh dapat rumah bantuan ribut di situ. Mungkin
adalah dapat bantuan mungkin banjir di Budiman sana. Budiman itu kan bukan kampung isteri Encik Mat Tambi ni tadi. Isteri Encik Mat Tambi ni bernama Esah binti Muhammad Tahib. Pak Lu panggil dia Wan Cik. Dia ada gelang emas banyak. Dekat tangannya ada bangle, ada gelang kaki. Emasnya tebal-tebal besar-besar. Acik ni ada senapang patah, senapang angin. Jangan buat main. Tapi acik ni tidak ada anak. Dia ambil anak angkat daripada anak saudaranya yang bernama Rubaiyah binti Haji Bahauddin. Mak Rubaiyah ini bernama Putih binti Abdul Ghani. Putih ni kakak sulung kepada Mak Pak Lul. Mak Pak Lul bernama Samiah binti Abdul Ghani. Pada tahun 1938 itu Acik Mat Tambi ni ambil lagi 2 orang anak angkat yang bernama Khairuddin, seorang lagi bernama Intan Saidah. Jadi balik kepada cerita Sudin ini tadi, bersama Pak Lul duduk di Kampung Ribut, Kampung Gajah, Jalan Ketin Tualang itu bersama dengan Ayub Dun. Ayub Dun ini tingkatan 4, Sudin tingkatan 5, Pak Lul tingkatan 3. Ayub Dun ini berasal daripada Teluk Memali. Depan dekat-dekat dengan rumah Pak Ayub Dun ini ada makam ataupun mohon Sultan Perak, namanya lupa dah. Sultan Azlan Shah pada tahun 1985 telah ditabalkan sebagai Sultan Perak, menggantikan Sultan Idris Shah yang mangkat. Tapi Pak Lul ni tak mampulah sebenarnya nak duduk rumah sendiri, terpaksa masak. Ikan pun nak beli, lauk ikan masin tak harap, tak makan, sayur tak ada. Lepas itu pakai dapur kayu. Tangga rumah tu tangga batang kayu. Kalau silap pijak boleh jatuh tersembang ke bawah. Telaga ada, tapi dalam telaga tu ada ular kecil-kecil. Batu pun takut nak mandi pun macam mana. Ingatkan ada sungai. Kalau kampung air mati tu ada sungai, boleh mandi kat sungai. Kampung air mati tak ada elektrik, tak ada jalan raya, tak ada paip air. Tapi ni langsung tapi ada sungai. Kampung air mati ni sungai tak ada, jauh. Jauh tak mana. Tak boleh hidup macam ni. Jadi Pak Lul ni hanya bertahan dalam seminggu ke 2 minggu begitu di rumah Kampung Ribut itu, dengan lantai berwarna hitam sebab lama tak ada orang duduk. Dindingnya memanglah cat hitam. Lepas tu depan rumah tu lalang-lalang tinggi sampai parai pinggang. Kita orang kayu basikal ke sekolah. Pak Lul masa tu tingkatan 3, nak menghadapi peperiksaan SRP kononnya. Jadi tak boleh hidup. Tak boleh. Ada kawan Pak Lul dekat situ, nama dia Sapawi. Sapawi dekat Kampung Ribut tu. Pak Lul pula tercungap-cungap lagi. Mengah. Pak Lul ni ada penyakit mengah atau melelah, atau orang sekarang panggil asma. Tak boleh jadi. Pak Lul tak sekolah, duduk rumah, makan, perut lapar, sakit. Macam mana ni? Mudahnya Pak Lul ambil keputusan balik ke air mati. Duduk Selepas itu tak ada lagi duduk di Kampung Ribut, duduk di Kampung Air Mati sana, dan berulang sahaja di Kampung Air Mati. Sudi dengan Ayub pun tak lama duduk di rumah itu.
Ayub dia ada, tak tahulah, dia duduk pula dekat dengan sekolah ada sekolah menengah tu, ada kampung apa, sewa rumah sana ataupun duduk saja di sana. Sudin ni pula duduk dengan kawan perempuan dia, ataupun kita panggil dia girlfriend ya. Duduk rumah nenek perempuan itu di Pulau Besar. Dan perempuan itu akhirnya jadi isteri dia ketika Sudin ni berumur 19 tahun. Senah isteri dia tu ketika itu umur 16 apakah. Mereka berkahwin bagi hingga kini, duduk di Putrajaya Seksyen 19. Anaknya bernama Nur Baizura. Kakak Sudin ini nama dia Rohani. Rohani Jah duduk di Pulau Pinang. Mereka kerja kilang. Kakak Pak Lul pun bekerja kilang di Pulau Pinang sejak tahun 1970. Masa itu Dr. Mahathir Mohamad menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian, telah membawa kilang-kilang daripada Amerika daripada dengan insentif free trade zone, kawasan perdagangan bebas di Pulau Pinang, di Sungai Wei Kuala Lumpur, Ulu Kelang di Kuala Lumpur. Sungai Wei itu dekat Petaling Jaya. Kilang-kilang ni ditempatkan, kilang elektronik, kilang Yung tadi bersama dengan kakak Sudin Jah tadi telah bekerja di Pulau Pinang. Kilang ni bernama kilang kilang apa ya, kilang National Semiconductor, membuat chip dalam komputer. Banyaklah kilang di situ, kilang Motorola, kilang Robert Bosch. Kilang-kilang ni dia punya pengurusnya Mak Saleh. Perempuan-perempuan yang dibawa daripada anak dara, yang dibawa daripada Air Mati, Bandar Baru, Teluk Memali, ni pakai skirt pendek berwarna biru, atas lutut lagi. Pada masa itu tak ada, 1970 tu tak ada yang pakai tudung. Pendek dalam kilang tu, pendek. Waktu tengok gambar mengerikan. Begitulah mereka nak mencari kehidupan. Sebenarnya kakak Pak Dul, kakak Sudin ini ada jahit tekat. Tekat ni jahit benang emas, bunga-bunga, dan letakkan ditampal atas bantal orang kahwin, kipas orang bersanding orang kahwin, bantal dekat tilam orang kahwin, biasanya untuk majlis perkahwinan lah. Hasilnya air jadikan benang emas ni dijual dekat kedai Kamla. Di Terintan itu ada kedai Kamla, bukan hanya di Jalan Cokek Kuala Lumpur. Dia India milik India, daripada India ke macam mana ke. Hasil gaji Yung kata gaji dia orang kerja kilang elektronik taklah seberapa. Sebenarnya kerja menjahit tekat ini kalau tekun lebih banyak pendapatan. Tapi Yung ni tadi nakkan kebebasan, tak nak duduk kampung.
Kampung tak ada elektrik, kampung tak ada paip air, kampung tak ada jalan raya, kampung tak ada kereta, motosikal pun tak ada, basikal saja. Lepas itu lebih terkongkong lah. Jadi Yung duduk di Bandar Baru bersama dekat-dekat sana. Dekat-dekat sana tu bandar apa tu, rumah batu dia menyewa lah ramai-ramai, berapa orang, 10 orang ke 3 orang satu bilik ke, katil double decker kan, katil double decker kerja. Itulah saja cerita kawan Pak Lu, kawan sekampung Pak Lu bernama Sudin bin Tok Meh, anak Tok Meh.